Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para penonton Facebook di Masjid Darul Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam saya ucapkan. Semoga semua dalam keadaan sihat sejahtera, dalam inayah Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Baiklah, pada hari ini kita sambunglah siri keluarga Mithali, dan pada minggu ini kita bincang sedikit tentang keluarga Imran yang berada di dalam Al-Quran. Jadi tahu tak tuan-tuan dan puan, di mana yang kita sudah sedia maklum pada minggu lepas tentang kita perlu untuk set satu wawasan dan juga satu tujuan di dalam berkeluarga, di mana kita kalau ada wawasan, kalau ada tujuan, mudah untuk kita mempengaruhi diri kita, dan kemudian kita ajak sekali ahli keluarga kita untuk menuju ke destinasi. Maka pada hari ini kita belajarlah di dalam kita nak menuju ke destinasi, tentu sekali kita dibekalkan dengan contoh-contoh yang terbaik. Contoh-contoh yang terbaik ini dijadikan sandaran dan bimbingan buat kita aplikasikan dalam kehidupan harian kita. Jadi dalam hidup berkeluarga ini kita mesti ada role model, mesti ada contoh terbaik. Contoh yang terbaik yang boleh kita dapat adalah apa yang diceritakan, yang direkodkan di dalam Al-Quran sendiri. Jadi di dalam Al-Quran ada beberapa kisah tentang keluarga. Ada cerita kekeluargaan. Di antaranya kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Di antaranya kisah keluarga Nabi Yusuf. Di antaranya juga ada kisah Nabi Muhammad SAW. Dan di antaranya juga ada kisah keluarga Ali Imran. Sehingga kan keluarga Imran ini dia menjadi khusus dan mulia sebab ada nama surah yang khusus dan spesifik di dalam Al-Quran. Dan surah ini terletak pada surah yang ketiga lah di dalam Al-Quran, selepas surah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, iaitu surah yang ketiga selepas Al-Baqarah. Maka siapakah Ali Imran ataupun keluarga Imran itu yang dijadikan contoh dan model pada hari ini yang kita nak bincangkan? Beliau adalah, nama dia adalah Imran, Imran, dan beliau juga adalah ayah kepada Sayyidatina Maryam alaihissalam. Imran alaihissalam, Imran adalah Imran bin Maksam bin Al-Azhar bin Al-Yuda, dan sambung kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Jadi keturunan keluarga Imran ini bersambung atau sampailah ke Nabi Daud alaihissalam. Jadi Imran ini diceritakan ataupun keluarga Imran ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran itu tersendiri. Di dalam ayat yang ke-33 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Shadaqallahul 'azim, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, Nuh dan keluarga Nabi Ibrahim serta keluarga Imran ke atas seluruh alam lah, fil 'alal 'alamin. Kenapa memilih? Kerana pilihan-pilihan ini supaya Allah nak kedepankan kepada kita mengambil kehidupan mereka itu sebagai contoh. Terutama sekali adalah Ali Imran, iaitu keluarga Imran alaihissalam. Jadi persoalan seterusnya adalah bagaimana keluarga Imran ni boleh dijadikan iktibar. Kenapa Allah bawa keluarga Imran dalam Al-Quran supaya kita mengambil contoh? Okey, kita pelajarilah satu persatu. Yang pertama, kenapa tahu? Kerana
profil keluarga mereka itu bukan calang-calang orang, bukan sembarang orang. Mereka itu di kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Bermula daripada kedua suami dan isteri itu. Jadi bermula daripada Imran, orang yang soleh, kemudian isterinya orang yang solehah, dan dikatakan isterinya bernama Hannah, ya. Dan mereka berdua ini merupakan keluarga ataupun suami isteri yang soleh, dan daripada situ juga dikurniakan zuriat yang soleh. Profil yang kedua ataupun zuriat yang kita nak ketengahkan juga adalah Maryam alaihissalam, ya, iaitu Maryam. Jadi Maryam ini profilnya sangat tinggi dan kita semua tahu siapa tu Sayyidatina Maryam. Maryam adalah salah satu wanita syurga, wanita pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan juga wanita solehah dan dia orang yang mentaati Allah, dan kemudian beliau juga melahirkan seorang lagi Nabi Allah yang soleh, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi keluarganya satu persatu merupakan orang-orang yang soleh. Itu yang boleh dijadikan tauladan, dijadikan contohlah dalam kehidupan kita. Kemudian ada juga riwayatkan bahawa Nabi Allah Zakaria juga adalah anak menantu mereka. Maksudnya salah satu anak Imran dan Hannah ini anak wanita lah, anak perempuan, dinikahi oleh Nabi Allah Zakaria. Jadi ahli keluarganya semua terdiri daripada orang-orang yang hebat dan orang-orang yang soleh. Sebab itu dia meneruskan ataupun mewariskan legasi yang baik ataupun kisah-kisah yang menarik yang boleh kita ambil sebagai contoh. Kemudian soalan seterusnya, bagaimana kita nak mendidiklah anak-anak kita jadi seperti keluarga Imran, ataupun bagaimana kita sebagai orang tua nak memastikan bahawa kita berada dalam landasan yang betul yang mengikut keluarga Imran alaihissalam. Jadi kita dapat lihat di sini bagaimana, yang pertama kenapa Allah SWT memilih mereka untuk dijadikan contoh. Kemudian kita nak belajar bagaimana mereka boleh melahirkan generasi yang baik, melahirkan zuriat yang baik. Okey, sekarang kita akan belajar bagaimana nak melahirkan anak yang baik. Ia mestilah bermula daripada kedua individu lah, iaitu suami dan isteri. Nak melahirkan anak yang baik, zuriat yang baik, suami dan isteri itu mestilah menjadi orang yang baik lah, baru kita boleh mewariskan atau melahirkan zuriat yang soleh dan solehah. Jadi yang pertama, kalau kita nak belajarlah apa yang ada di dalam Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan bolehlah semak, buka Mushaf dan Al-Quran, kita selidik ayat 35 di dalam surah Ali Imran. Di dalam surah Ali Imran ayat 35. Tak kala ibunda Maryam ataupun tak kala isterinya Imran mendapati bahawa beliau mengandung, lalu beliau telah melakukan satu nazar. Nazar tu adalah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat, orang kata tu, azam dan iltizam, berniat supaya anak yang bakal dilahirkan itu adalah anak yang baik, dan beliau bernazar bahawa untuk meletakkan, menjadikan anaknya itu berbakti kepada Islam dan agama. Kita perhatikan di dalam surah Ali Imran ayat 35, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Yang bermaksud, tak kala isteri Imran ini mengandung, dia pernah mengatakan atau berhasrat atau bernazar kepada Tuhannya. Apa dia kata? Sesungguhnya aku bernazar untuk engkau, wahai Allah, wahai Tuhan, apa yang berada dalam perutku ini sebagai anak yang baik, anak yang taat, anak yang berkhidmat kepada Islam. Fataqabbal minni, maka terimalah nazar aku ini, terimalah harapan aku ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkaulah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita stop sini dulu. Maknanya kita nak cakap tentang keibubapaan, parenting, nak jadi anak yang baik. Seawal anak itu dalam kandungan lagi, kita perlu pasang niat. Seawal anak itu belum lagi dilahirkan, tetapi sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, mesti tahu kita punya wawasan dan mesti clear apa yang kita naklah melalui anak kita. Tapi ini adalah satu ikhtiar dan juga satu usaha, satu harapan yang kita
zahirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah contoh yang terbaik, ayat yang terbaik yang boleh kita ambil, iaitu ayat 35 surah Ali Imran. Ya, setiap daripada ibu yang sedang mengandung, ayah yang sedang menantikan anak, maka mereka berdua lah, suami isteri ni boleh pasang niatkan supaya anak yang bakal dilahirkan ini bakal bakal menjadi anak yang berbakti kepada agama. Sekurang-kurangnya itu, yang patuh taat kepada ibu bapa, yang menjadi insan berguna buat masyarakat, buat agama dan negara kita, menjadi insan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi pun kata, aku akan bangga dengan bilangan umat aku yang ramai. Jadi apabila kita clear apa yang kita nak, bermula daripada dalam kandungan lagi, maka insya-Allah seluruh perjalanan itu akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditambah di sini bukan sekadar doa, tetapi dia nazar. Nazar. Jadi nazar tu adalah kita berjanji dengan Allah, kita nak lakukan sesuatu kalau Allah kabulkan permintaannya. Maksudnya kalaulah anak ini selamat dilahirkan, maka dia bernazar untuk meletakkan anak itu. Ini adalah contoh keluarga Imran lah, iaitu isteri kepada Imran. Beliau bernazar secara spesifik, kalau selamat dilahirkan, beliau akan menempatkan anak itu memang untuk Allah lah. Maknanya untuk berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang plan dia nak letakkan pun di dalam masjid dan di mihrab, memang dia tak kacau lah orang-orang lain, bukan seperti anak-anak yang lain. Itu secara spesifik, maknanya kita boleh belajar apa yang kita nak. So kita kena spesifik, kalau kita nak jadi orang yang macam ni dan macam tu, nak jadi ahli Al-Quran, silakan bermula daripada dalam kandungan. Ya Allah, aku bernazar kalau selamat melahirkan anak ini, aku berjanji berusaha untuk menjadikan anak ini ahli Al-Quran, pencinta Al-Quran, sebagai contohlah. Kan? Jadi kita clear apa yang kita nak untuk anak ini. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, setelah dilahirkan, kita lihat bagaimana soleh dan solehahnya suami dan isteri ni, keluarga Maryam ni. Setelah dilahirkan, maka Allah SWT pun ceritakan lagi di dalam surah yang sama, ayat selanjutnya, iaitu ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim, yang bermaksud, dan tak kala isteri Imran melahirkan anaknya, maka dia pun berkata, Rabbi inni wada'tuha untha, Tuhanku, aku telah melahirkan seorang puteri. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah sahaja yang mengetahui apa yang Allah berikan kepada akulah, ataupun kenapa Allah lahirkan wanita ataupun perempuan ni. Walaysa dzakaru kal unthah, dan Maria dan isteri Imran pun mengatakan, dan lelaki ni tak samalah macam wanita. Anak lelaki tak sama macam anak wanita. Jadi beliau acknowledge dan terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak lelaki ke anak perempuan ke, yang penting itu adalah kurniaan dan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inni sammaituha Maryam, maka isteri Imran ni clear, dia namakan anaknya itu adalah Maryam. Wa inni sammaituha Maryam, aku namakan dia Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku minta perlindungan daripada Allah denganmu daripada syaitanir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Subhanallah, ni adalah satu metod dan cara satu persatu, step by step yang diajarkan oleh isteri Imran, seperti mana yang kita ketahuilah dalam Al-Quran. Jadi setelah kelahiran anak, setiap ibu dan ayah yang menerima cahaya mata, tak kisahlah cahaya mata pertama ke, kedua ke, keempat ke, kelima, dia punya perjalanannya itu sama, steps dia itu sama. Apabila kita dah menerima cahaya mata tersebut, sebolehnya, secepatnya kita lekas-lekas, sunnahnya kan kita azankan di telinga kanan bayi tersebut, dan kita kamatkan di telinga kirinya, dan kita tambah lagi, kita tambah
doa yang dibacakan oleh Maryam, oleh ibunda Maryam kepada Maryam sewaktu dia bayi lagi. Apa doanya? Kata ulama, kita mesti juga baca kat telinga. Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Macam mana doanya? Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku berlindung, minta perlindungan denganmu wahai Allah daripada syaitan yang terkutuk. Aku minta perlindungan untuknya, untuk bayi aku ni, untuk bayi aku. Aku minta perlindungan untuk bayi aku denganmu wahai Allah daripada syaitan yang terkutuk. Jadi itu juga satu pengajaran yang sangat-sangat hebat yang diajarkan kepada kita. Kerana kita sedia maklum bahawa dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak sangat gangguan-gangguan dalam kehidupan. Gangguan bukan gangguan apa? Gangguan orang-orang, manusia yang cuba menghakis, menghalang perjalanan kita nak jadi orang baik. Dan dalam perjalanan kita ada orang juga menghalang, ataupun ada makhluk juga yang menghalang kita nak jadi orang baik. Itulah syaitan. Sebab tu kita minta perlindungan. Seawal bayi lagi, syaitan tu dah mula mengganggu kita. Jadi kita minta perlindungan bayi tu supaya perjalanan itu smooth. Bukanlah smooth mana, tapi perjalanan itu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun dalam perjalanan itu ada diganggu gugat oleh syaitan, tetapi bila kita dah mohon perlindungan daripadanya, insya-Allah Allah akan bantu. Okey, itu adalah pengajaran yang berharga insya-Allah. Kemudian seterusnya planning. Apabila telah pasang niat. Tadi tu kita dah katakan ibunda Maryam dan juga ayahandanya, kedua-dua ni keluarga Imran lah, telah meletakkan satu nazar, telah meletakkan satu wawasan. Mereka nak lihat anak mereka tu jadi apa. Yang kedua ialah bagaimana nak merealisasikan wawasan mereka. So bagaimana nak build environment. Yang kedua ialah memilih tempat yang baik, menempatkan budak tersebut di tempat yang baik supaya tempat-tempat itu membantu untuk mencapai atau merealisasikan apa yang diinginkan orang tuanya lah. Dalam kisah Imran ini, Maryam diletakkan di mihrab, di dalam satu tempat ibadah khusus, satu tempat yang tinggi, di mana dalam riwayat kata tempat itu tak boleh dicapai, bukan dicapai lah, tak boleh orang-orang kebiasaan masuklah kecuali dengan keizinan tuan yang menjaga masjid itulah atau tempat ibadah itu. Dan kebetulan yang ketiga yang menjaga dan mendidik, mentarbiah Maryam daripada kecil lah sampailah dia dewasa adalah seorang Nabi Allah juga yang soleh, iaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Wa kaffalaha Zakaria. Di dalam Al-Quran katakan wa kaffalaha Zakaria, dan dijaga, dididik, ditarbiah, diasuh oleh Nabi Allah Zakaria. Jadi bila mereka itu keluarga Imran lah, suami dan isteri itu telah melahirkan anak, mendapat anak, mereka lekas-lekas meletakkanlah di satu tempat yang memang mereka daripada dulu memang dah nazar, mereka akan mengabdikan anaknya kepada agama dan kepada Tuhan. Jadi diletakkan, kebanyakan masanya diletakkan di mihrab, dibesarkan di situ dan dididik oleh Nabi Allah Zakaria. Ini dalam penjagaan Nabi Allah Zakaria. Dan Al-Quran sambunglah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Nabi Allah Zakaria ni dia yang paling ada direct access, dia yang paling banyak bertemu dengan Maryam kerana dia ditugaskan untuk menjaga Maryam. Itu pun kisah sebelum tu yang nak menjaga Maryam ni pun orang-orang berebutlah sampai kena undi, ada sistem undi. Qaddarallah, telah ditakdirkan Allah, memang Nabi Allah Zakaria lah ditugaskan menanglah undian tersebut, dan Nabi Allah Zakaria ditugaskan untuk menjaga dan memelihara, mendidik, membesarkan Maryam alaihissalam. Jadi Nabi Allah Zakaria tu yang banyak jenguk dan banyak menjaga, banyak mengasuh Maryam. Jadi dalam Al-Quran Allah ceritakan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Nabi Allah Zakaria ni oleh kerana dia kena dia wajib jaga Maryam, maka setiap kali dia kalau ke mihrab nak jenguk, nak tengok apa Maryam tu sedang lakukan, nak tengok keadaan Maryam, dia akan dapati ada rezeki.
Ada rezeki daripada dari bentuk buah-buahan. Dalam riwayat dia kata buah-buahan itu buah-buahan yang pelik. Bukan pelik, buah pelik apa, tidak. Tetapi buah-buahan yang seharusnya tumbuh dan berada pada musim tertentu, tapi dia berada pada bukan musimnya, di luar musimnya. Ya, sebagai contoh, bila dia masuk ke dalam mihrab, dia jenguk Maryam, beliau dapati ada buah-buah musim sejuk, sedangkan waktu tu musim panas. Begitu juga sebaliknya, setiap kali dia masuk, dia jenguk, dia tengok ada buah-buahan yang tersedia, buah-buahan itu musim panas punya, tapi sekarang musim sejuk. Jadi terbalik. Ini dia tanya kepada Maryam, wahai Maryam, anna laki hadha, wahai Maryam, daripada mana ni datang buah-buahan? Ada orang hantarkan ke makanan? Tak ada orang boleh akses ke sini. Siapa yang berikan makanan? Qalat huwa min indillah. Maka Maryam kata, ni semua ni daripada Allah. Tak ada orang hantar. Tak ada orang hantar, tapi ni memang direct datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah di antara keistimewaan Maryam, dibantu direct oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kata ulama, beliau adalah merupakan salah satu daripada wali Allah lah yang terpilih. Betul, sebab tu sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Sebab tu Maryam alaihissalam ni beliau merupakan wanita yang terpilih lah, terpilih di antara wanita yang terpilih dekat dunia ni menjadi penghuni syurga. Kemudian apabila Nabi Allah Zakaria lihat perkara yang pelik lah berlaku dekat Maryam, perkara luar biasa, maka lekas-lekas di situ jugalah Nabi Allah Zakaria angkat tangan dan mohon doa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ juga, di tempat mihrab tu juga, Nabi Allah Zakaria angkat tangan memohon doa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Tuhanku, kurniakanlah aku, rezekikanlah aku anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kenapa? Kerana Nabi Allah Zakaria bersama isterinya ketika itu belum lagi ada cahaya mata, dan mereka pun dah berusia dan dah berumur, kerana mereka ni hampir give up lah, tidak mahu lagi usaha untuk dapat anak. Tetapi apabila dia lihat ada peristiwa yang ajaib berlaku di depan matanya, maka Nabi Allah Zakaria kata, ini sesuatu yang tidak mustahil. Maknanya Allah boleh adakan daripada sesuatu yang kita nampak mustahil, tapi boleh. Walaupun dia dah lanjut umur, tetapi beliau, iaitu Nabi Allah Zakaria, yakin tak mustahil kalau Allah nak kurniakan zuriat kepada beliau dan isterinya, Allah boleh kurniakan zuriat kepada mereka berdua. Kenapa? Buktinya dia sendiri nampak bagaimana mukjizat Maryam tu. Subhanallah. Jadi Allah pun kabulkanlah permintaan Nabi Allah Zakaria dan dikurniakan cahaya mata. Jadi ala kulli hal, itulah di antara pelajaran yang kita boleh belajar dalam keluarga Imran. Sekali lagi kita summarize ataupun kita summarizekan poin-poin dia. Yang pertama, individu kena baik, individu kena jadi orang yang baik, soleh. Kemudian yang kedua, mesti ada wawasan dan visi. Bila ada wawasan dan visi, bila kita clear kita nak apa, ke mana destinasi kita. Kemudian bila kita nak zuriat, bila Allah dah kasih zuriat, seawal dalam kandungan lagi kita dah buat nazar ataupun dah buat janji dengan Allah, ataupun kita memohon pada Allah supaya anak itu akan berkhidmat untuk agama. Kalau nak ikut kisah ini lebih spesifik lagi, sebagai contoh, kalau kita nak anak kita memang mahir dalam bidang-bidang tertentulah yang boleh memanfaatkan masyarakat dunia, maka sebutlah, aku nak anak aku ini menjadi ahli Al-Quran, menjadi ahli hadis, menjadi mufti, menjadi faqih dan sebagainya. Ya, jadi nyatakan dengan Allah dan nazarkan sewaktu dalam baby itu atau anak itu dalam kandungan lagi. Dan yang ketiga, bila sudah keluar, kita pastikan kita buat yang betul lah, buat cara yang betul dengan diberikan nama yang baik, kemudian ditahnikkan, ditahlikkan, kemudian baca doa untuk dia, ya. Dan
from time to time, dari masa ke semasa, kita kena sediakan environment yang baik. Ni yang keempat, sediakan sekitaran yang baik. Kalau contohnya kita daripada dulu, daripada awal kita nak target anak kita seorang yang hafiz Al-Quran, orang yang berkhidmat untuk Al-Quran, maka tempatkanlah dia di masjid. Bukan suruh tinggal kat masjid macam Maryam. Tidaklah, tak ada sekarang, tak realistik ya. Tetapi maksudnya sini adalah jinak-jinakkanlah anak tu dengan Al-Quran. Environment tu environment Al-Quran. Dalam keluarga itu keluarga yang sentiasa membacakan Al-Quran secara kuat-kuat. Kemudian buka TV pun YouTube Al-Quran. Semuanya Al-Quran. Jadi itu insya-Allah akan memupuk rasa semangat budak itu untuk mempelajari Al-Quran. Dah besar, dah dewasa, insya-Allah dia akan berminat dengan Al-Quran. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah mencari pendidik dan pembimbing yang baik. Kalau kita nak dia menjadi ahli Al-Quran, maka carikan guru Al-Quran lah untuk dia. Kita kena pairkan dengan dia. Jadi macam itulah ya, apa yang diajarkan oleh keluarga Imran kepada kita, insya-Allah boleh kita laksanakan sesuai dengan keadaan kita juga ya. Kita kena sesuaikan dengan keadaan dan kemampuan kita, insya-Allah ya. Apa-apa pun jangan putus asa dan jangan putus doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam perjalanan ini yang bantu ni Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama ya, kita hanya boleh mampu ikhtiar, maknanya kita boleh mampu merancang, berusaha, kita boleh istilah berangan, tapi ini dengan berbekalkan iman, kita boleh mampu buatkan planning, tetapi ala kulli hal kita kena serahkan takdir. Kalau Allah tak izinkan jadi ahli Al-Quran, tak apa, asalkan dia jadi orang yang baik. Itu yang kita naklah. Bermanfaat mungkin untuk umat, mungkin dari sudut yang lain, bukan hanya dalam bidang Al-Quran, tetapi mungkin Allah kasih benda yang lain kerana itu lebih sesuai untuk diri dia. Wallahu a'lam bishawab. Seterusnya serahkan kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita, mempermudahkan perjalanan kehidupan anak-anak kita supaya kita sampai ke destinasi yang kita nak, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga, dan semoga kita mendapatlah dikurniakan anak yang soleh dan solehah, insya-Allah ya. Sesuai dengan apa yang kita belajar pada hari ini, mengambil inspirasi daripada keluarga Imran. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.